billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita sambung lagi dalam siri bacaan bersama. Hanya membaca bersama saja dan syarah sikit-sikitlah apa yang dikumpulkan oleh penerbit dalam kumpulan Al-Quran Himpunan Tafsir Ringkas Al-Quran Amazing ini, dan saya tambah sikit-sikit kiranya perlu dengan hadis-hadis daripada tafsir Ibnu Katsir. Pun tak banyak juga ya. Tak banyak sebab kita masih agak rehat awal pagi. Sesuailah kita mulakan hari kita dengan tadabbur memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat baca Al-Quran ni kita satu baca. Baca tu dengan tartil. Tartil tu bagaimana? Jaga tajwid dia dan sebagainya. Begitulah. Bukan taranum tu. Tartil. Baca dengan tartil. Itu yang pertama. Kedua, bila kita dah baca, kita kena tadabbur lah. Faham maknanya. Lepas kita faham makna, kita kena akur. Ikut perintah. Tak buat larangan. Dan kita kena cuba juga menyampaikannya. Tak memadai ilmu ni untuk diri kita saja. Abah dengan umi je, kakak-kakak Kak Long je yang belajar, tapi tinggalkan ahli keluarga kita di rumah. Tak boleh. Lelaki jangan sibuk rasa bangga kalau kita ni taat ke masjid, tapi kita tak pernah cara kepada ahli keluarga kita ke rumah. Ya mak? Untuk kita lelaki ni, kita tak boleh. Kita tak boleh. Kita lah ahli masjidnya, sembahyang masjidnya apa semuanya, dengar kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, kalau tak tidur lah. Tapi tak pernah sampai pun kat rumah. Kat rumah habis cerita. Duduk menyandar dengan Korea ramai-ramai. Tak boleh. Jadi kita ni kena sampaikan. Itulah dia maknanya kita tadabbur melazimi Al-Quran ni. Adab kita dengan Al-Quran ni begitu. Pada orang yang dah semua-semua baca ni, tak pada dah kita nak baca saja tanpa kita tadabbur faham makna. Wallahu a'lam. Hari ni insya-Allah kita undur satu muka surat. Barisan ulama pagi tadi dah bermesyuarah, maka keluarlah fatwa mereka mengatakan kita tertinggal satu muka surat. Semalam dah baca 288, rupanya 287 belum lagi. Jadi hari ni 287. Saya akurlah dengan ijtihad ulama-ulama saya lawa-lawa ni. Tertinggal rojak. Betul lah, rojak tertinggal. Rojak ni apa? Rojak ni pengharapan. Mengharap. Rojak ni kena digabungkan dengan apa? Ustaz. Nurul tu jawab betul dah tu, tapi suara tak dengar. Orang lain pula jawab. Kau Pun tak dengar dia. tak dengar. Tak dengar ke? Apa tak dengar ni ke saya yang tak dengar? Kita orang dengar. Kau. Oh iyalah, saya yang tak dengar. Speaker tak menyala. Awak semua tak berdosa. Jadi rojak ni kena digabungkan dengan Khauf. Rojak mengharap. Tapi tak memadai kita ada rojak saja. Kita kena ada khauf, iaitu takut. Mana-mana satu dulu tak apalah. Khauf dan rojak ni kena berserta. Nak faham, nak betul-betul faham khauf dengan rojak ni, pergilah duduk kuliah-kuliah tasawuf. Biar tuan-tuan guru kita syarahkan betul. Bagi masuk dalam hati kita ni. Berdebar, gementar, menangis kan. Jadi daripada itu insya-Allah kita akan faham. Adanya sifat khauf dan rojak dalam ibadah insya-Allah. Tak semesti setiap kali kita nak menangis. Tak begitu. Tapi saya ada jumpa orang kalau doa dia mesti nangis. Dia jadi imam ke, dia bersendirian ke, susah lah nak dapat makam tu. Susah. Jadi tapi kena datang pada diri kita khauf, kita bimbang ni, ya Allah, aku semayang ni tak terangkat atau ubun-ubun aku ni pahala solat ni. So gitu je. Kita lepas kefarduan saja, pahala tak dapat. Kita ingat kita dah kumpul semayang, zakat, sedekah, buat baik, ini bercakap pasal ilmu agama ni, konon-kononnya kita ni berkawan berkasih kerana Allah, konon-kononnya lah. Tapi tak rupanya. Kita bimbang. Itu yang buat. Yang tak buat apatah lagi.
Yang kita duk buat semayang, pergi kuliah dengan kita bimbang. Kita takut Allah tak terima amal ibadah kita. Al-Quran kita baca pagi-pagi, tahajud, subuh ke tu tak terima, tak terangkat. Bahkan dicampak kembali kepada kita. Nauzubillah. Kena jaga bab hati dan sebagainya. Jadi sifat khauf tu sentiasa kena ada. Jangan ingat kita sedekah hari-hari tu Allah terima. Kita rasa takut. Ada sebuah kata-kata hukama, dikatakan seorang ulama nama Syaiban. Syaiban ni zaman apa wallahualam ya. Tapi kita ambil pengajaran daripada apa Syaiban ni katalah. Syaiban ni kata, ya, sesungguhnya kalau aku tahulah Allah terima sedekah aku dengan nilai sebutir kurma ni, maksud dia. Bukannya banyak sedekah dia. Dia kata, kalaulah aku sendiri tahu yang aku sedekah sebiji kurma ni Allah terima, aku belanja satu kampung ni makan. Ibaratnya begitu. Jadi bimbang. Bimbang. Itu kecil je bagi dia. Tapi kalau tahu situ pun dah hati aku lega, dia kata. Jadi kita ni kena ada sifat khauf tu. Tapi janganlah khauf ni melidakkan kita pada pengharapan. Takut tak payah buat. Sedekah takut riak, tak payah sedekah. Nak pergi awal subuh, nanti orang nampak ni amal ni alim sangat, awal sangat ni 5 lebih dah ke masjid dah ni, tak boleh lama-lama sikit lah. Orang dah azan baru pergi. Baru jadi macam orang ramai. Jangan. Nak buat baik, tiba-tiba nak bagi kepada orang tukang kebun, orang tepi jalan menyapu sampah. Pakcik, duit minum sikit. Nanti pakcik dengar aku kaya sangat. Padahal aku buat azhar je. Jangan. Jangan. Kita buat je. Kita buat sampai hati kita tak rasa dah. Kita bagi duit ke orang, kita tak rasa dah. Kita masuk duit, kita tak rasa. Kita buat baik, kita tak rasa dah. Itu macam kebiasaan je. Bagi, buat. Jadi, khauf kena bersama dengan rojak. Hari ini akan disyarahkan oleh adik-adik kita ni, dan himpunan tafsir ni berkenaan dengan rojak. Dalam musuh ini kita akan nampak lagi, kita akan jumpa semula bagaimana kejinya kafir musyrik tu. Kejinya kafir musyrik yang mana dia ni tak percaya. Dah mati, takkan nak hidup balik. Gitulah. Ya ke? Dia mengejek. Kita akan jumpa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 50 berapa? 51. Ayat 51 barisan, kita tengok barisan ketiga tu. Fayunriduna ilaik. Iaitu mereka menggeleng-gelengkan kepala gitu, Arab tu apa? Musyrik tu apa? Dia ngejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ejek apa? Nanti kita tengok ya. Kata lainnya dia tak percayalah. Aku dah mati, takkan hidup balik. Bahkan ayat Quran kata, boleh aja kau mati besok aku jadikan batu besi dan aku boleh hidupkan semula. Begitu. Dan kita akan jumpa juga bagaimana Allah mengutuk balik. Siapa yang menduakan Allah nanti besok pergi carilah Tuhan yang kau kata Tuhan. Wallahu a'lam. InsyaAllah hari ini ayat 50 sampai 58. Rojak. Nampak agak ringkas tapi maknanya sangat mendalam. Tak cukup dengan hari ini dia kita baca satu muka ni. Kena merasailah. Rojak dan khauf ni kena bab rasa. Bukan saja bab faham, kena bab rasa. InsyaAllah. Silakan baca. Sambil-sambil itu kongsi-kongsi dengan kawan-kawan. Kalau ada ahli keluarga, isteri, suami. Kalau pentingnya mereka pun dengar. Tak dengar live, dengar selepas ni. Itu dah memadailah kita menyampaikannya. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu Qul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا يهويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Terjemahan. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk lain yang tidak mungkin hidup kembali, menurut fikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang kali pertama telah menciptakanmu. Lalu mereka akan menggelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, bilakah kiamat itu akan berlaku? Katakanlah, mudah-mudahan waktunya semakin dekat. Iaitu pada hari ketika dia memanggilmu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu menyangka hanya sebentar sahaja berada di dalam kubur. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia kehendaki, nescaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia kehendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, yakni Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah berikan kelebihan kepada sebahagian nabi-nabi ke atas sebahagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan. Iaitu apa yang mereka katakan Tuhan itu adalah berhala, malaikat, jin dan sebagainya. Selain daripada Allah. Mereka tidak berkuasa untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan, iaitu kepada Tuhan sesiapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nabi Isa alaihissalam, para malaikat dan Uzair yang mereka sembah itu menyeru dan mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada sesebuah negeri pun yang penduduknya menderhaka, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami seksa penduduknya dengan seksaan yang sangat keras. Yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Baik, sebentar ya. InsyaAllah dalam tafsir ni kita akan dijelaskan lagi berkenaan dengan rojak. Ya. Tapi kita ambil sikit lagi maklumat kecil-kecil lah ya. Maklumat kecil-kecil taklah berat sangat. Pada ayat 55 tu, dan Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa yang di langit dan di bumi
Dan sesungguhnya kami telah berikan kelebihan kepada sebahagian nabi-nabi ke atas sebahagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Ya, macam mana kita nak beriman dengan ni? Rasulullah SAW pun ada maklumkan, menegur sahabat, janganlah nak dilebih-lebihkan. Jangan, maksudnya di sini Allah bagi tahu, Allah bagi kelebihan tu ada bentuk apa? Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, ya. Nabi sekian ada mukjizat sekian, ya, begitu. Tapi baginda Rasulullah SAW akhlaknya sebagai seorang Nabi, dia pun sendiri mengatakan, janganlah kita nak mengatakan Nabi begini lebih mulia, Nabi begini lebih mulia, Nabi ini lebih bagus, Nabi aku baik. Tak mahu macam tu. Sebab nak mengelakkan pelbagai perkara. Antaranya hulu kepada sesuatu Nabi. Hulu pada beriman kita kepada satu Nabi, sehingga menyebabkan contohnya Nasara, hulu dia kepada Nabi Isa AS sampai dia mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Lama-lama jadi Tuhan pula dah. Bukan pada zaman Nabi Isa tu. Itu daripada ayat ni. Tapi jelas pada banyak hadis-hadis, banyak ayat nas-nas lain mengatakan siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW. Itu tak salah lagi. Itu yang paling mulia. Tetapi kita juga diajar adab kita, sebab tak payah nak mencari-cari siapa Nabi yang lebih bagus dan sebagainya. Itu satu. Dan sikit maklumat berkenaan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Daripada hadis dikatakan Nabi Daud ni antara orang dalam hadis tu dia paling cepat sekali membaca Al-Quran. Maksud membaca Al-Quran tu apa? Membaca kitab Zabur lah. Cepat dia macam mana? Kalau di dalam hadis tu dikata Nabi Daud menyuruh orang memasang pelana pada kuda dia, kenderaan dia. Dalam masa pelana tu nak dipasang, dia dah habis baca Zabur. Banyak mana Zabur ni wallahualam lah, saya tak tahulah tebal mana Zabur, berapa ayat, berapa syariat dia, tak tahu. Tapi dalam hadis tu dikatakan dalam banyak-banyak Nabi, antara yang paling cepat sekali membaca kalam Allah ialah Nabi Daud dan membaca Zaburnya. Wallahualam. Kemudian ayat seterusnya berkenaan dengan tauhid kan. Selain pada Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya daripadamu. Sebenarnya penyembahan berhala ni pada zaman dulu lagi dah. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Adam, Nabi Nuh, semua ada berhala-berhala masing-masing. Siapa minat bolehlah cari nama-nama berhala. Antaranya daripada Sahih Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad. Saya baca sebuah hadis ni daripada Imam Bukhari, meriwayatkan hadis mauquf daripada Ibnu Abbas menyebut tentang permulaan penyembahan berhala. Bermula daripada hadis ni dikatakan bermulanya sembahan berhala ni pada zaman Nabi Nuh lagi. Zaman Nabi Nuh. Berhala-berhala yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Antaranya Wad. Nama-nama berhala itulah. Wad menjadi berhala untuk kaum Qalb di Daumul Janda. Mana wallah. Nah, ada nama berhala ni Wad. Ada nama Suwa untuk Bani Huzail. Yaghud untuk Bani Murad. Jauh Sabak untuk Bani Hutaif. Yauq untuk Bani Hamdan. Nasr untuk Himyar. Macam tu. Ada banyaklah nama-nama berhala ni. Sampai pada zaman kafir musyrik Mekah, antara berhala besar dia ialah Allahumma salli ala Muhammad. Lupa lepas dah. Kalau disumpah tu besar, dia kata wallahi. Apa nama? Apa? Latta wa Uzza. Latta, Uzza, Manna. Itu tiga yang besar. Banyak lagi tu. Itu yang besar-besar dah. Dalam Al-Quran pun ada sebut 5 berhala yang dirakamkan dalam Al-Quran. Nama 5 berhala itu dirakamkan Allah dalam Al-Quran. Nama 5 berhala yang pada Sahih Bukhari tadi ada dalam Al-Quran. Allah memerintahkan Nabi Nuh agar mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Kaum Nabi Nuh berkata kepada kaum mereka, jangan sekali-kali kamu tinggalkan 5 berhala yang mereka sembah, iaitu Wad, Suwa, Yaghud, Yauq dan Nasr. Dalam surah Nuh ayat 23. Surah Nuh ayat 23. Nama-nama sikit silakan Dik. Ini kita kena faham betul-betul bab rojak. Tapi rojak ni kena rasa. Kena masuk bab rasa. Insya-Allah. Silakan. Bismillah. Tafsir Jalalain. Ulaika allazina yad'una. Orang-orang yang mereka seru sebagai tuhan-tuhan yang disembah mereka. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Mereka sendiri mencari-cari jalan kepada Tuhan mereka dengan mendekatkan diri melalui ketaatan kepadanya. Ayyuhum.
Lafaz ini berfungsi sebagai badal, iaitu pengganti daripada huruf waw yang terdapat dalam lafaz yabtaghuna. Artinya mencari jalan itu. Aqrabu, yang lebih dekat iaitu hampir kepada Allah, maka mengapa mereka mencari selain daripadanya? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azabnya, sama dengan orang-orang selain daripada mereka. Lalu mengapa kamu menganggap mereka sebagai Tuhan-Tuhan? Inna azaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Penyucian diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Surah Al-Isra ayat 57. Rasa mencari jalan dalam ayat ini artinya mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah dan mencintainya. Ada 3 sendi iman, iaitu cinta, rasa takut dan berharap. Tentang pengharapan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sepertimu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Di dalam hadis disebutkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menurut prasangka hamba-Ku kepadaku, maka hendaklah dia membuat prasangka kepadaku mengikut kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Rajak merupakan ayunan langkah yang membawa hati ke tempat kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan negeri akhirat. Ada yang berpendapat rajak artinya kepercayaan tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan rajak iaitu mengharap dengan berangan-angan, iaitu berangan-angan disertai kemalasan, pelakunya tidak pernah bersungguh-sungguh dan berusaha. Sementara mengharap itu disertai dengan usaha dan tawakal. Pertama, seperti keadaan orang yang berangan-angan, andaikan dia mempunyai sebidang tanah yang dapat ditanami dan hasilnya pun dipetik. Kedua, seperti keadaan orang yang mempunyai sebidang tanah, lalu dia membajaknya dan bercucuk tanam, lalu dia berharap tanamannya tumbuh. Kerana itu, para ulama telah sepakat bahawa rajak tidak dianggap sah kecuali disertai usaha. Rajak itu ada 3 cabang. 2 cabang merupakan perbuatan terpuji dan 1 cabang lagi merupakan perbuatan tercela. Pertama, harapan seseorang agar dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan cahaya daripadanya, lalu dia mengharap pahalanya. Kedua, seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat dan mengharapkan keampunan, kemurahan dan kasih sayangnya. Ketiga, orang yang melakukan kesalahan dan mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disertai usaha. Ini sesuatu yang menipu dan harapan yang dusta. Orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 2 pandangan. Pertama, pandangan kepada diri sendiri, aib dan kekurangan amalannya sehingga membukakan pintu ketakutan agar dia melihat keluasan kurnia-Nya. Kedua, pandangan yang membukakan pintu harapan baginya. Kerana itu ada yang mengatakan bahawa batasan rajak adalah keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad bin Asim pernah ditanya, apakah tanda rajak pada diri hamba? Dia menjawab, jika dia dikelilingi kebaikan, maka dia mendapat ilham untuk bersyukur sambil mengharap kesempurnaan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, serta mengharap kesempurnaan ampunannya di akhirat. Baik. Kalau kita nak ringkaskan
Satunya saya maklum tadi rojak ni adalah sesuatu yang kita perlu rasa. Kita perlu rasa. Rojak adalah bukan satu ilmu semata-mata. Rojak ni walaupun dipecahkan, pecah 2, pecah 3, apa rojak betul tak betul, itu ialah kita nak bagi faham boleh. Tapi rojak ni kena datang daripada perasaan. Kata kunci dia tu bertengah-tengah tu dia tulis tu. Rojak merupakan ayunan langkah yang membawa hati ke tempat kekasih. Kekasih. Kita berkasih tu macam mana? Nak jumpa kekasih kita berdebar kan? Berdebar. Tak kira lah. Dah berkasih 20 tahun pun. Berdebar lagi. Rasa seronok nak jumpa suami, seronok nak jumpa isteri, balik seronok lah nak balik kampung jumpa mak ayah. Itu kasih. Rasa kasih itu sesama makhluk. Kawan lama tak jumpa, Allah, mana kawan lama aku dah jumpa, peluklah kita dengan kawan lama kita, itu kawan lama. Itu sesama makhluk. Ini kekasih yang paling besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan negeri akhirat. Kena ingat. Bila dah ada sifat berkasih dengan Allah tu, ini semua kena rasa. Atas sifat kasih pada Allah itulah kita tak rasa lamanya kita bangun malam. Kita tak rasa susahlah kita nak mujahadah sebanyak mungkin dalam masa seminggu tu kita bangun malam, solat tahajud. Sebab kita nak menghadap kekasih kita ni. Buat menghadap kasih. Satu benda kita rasa syok sangat buat. Nak buat. Rojak artinya kepercayaan tentang kemurahan Allah SWT. Dan penerbit pilih pecah-pecah tu, betul lah itu semua tu. Tapi paling pentingnya ada dapat rasa mengharap sangat pada Allah sama ada dalam menerima amal ibadah, menolak azab api neraka, memberi nikmat-nikmat syurga, mengampunkan dosa-dosa. Apa sajalah kita buat tu, kita harap Allah terima ya. Minta redha akan Allah. Buat ni ya Allah, redha akan Allah. Tak payah cakap lagi dah. Mengharapkan redha akan Allah. Itu je. Buat kita buat kerja kat rumah, harap redha Allah. Harap redha suami, harap nikmat isteri dan sebagainya. Ibu bapa, ahli keluarga, duduk pejabat ni semua minta harap redha akan Allah. Itu dia rojak ya. Insya-Allah. Sama di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari sebelum kewafatan baginda, janganlah salah seorang di antara kamu meninggal melainkan dia berbaik sangka terhadap Rabbnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengandungi pengertian tentang peringatan daripada rasa putus asa dan mendorong agar optimis penuh harapan, terutama ketika di akhir hayat. Kita dah jumpa Rasulullah ni hadis qudsi, anna inazani abdi bi, akulah seperti prasangka makhlukku. Macam tu. Kena ulang balik, baca balik hadis tu. Kita datang senyengkai, Allah datang sedepa. Taklah seperti mana dalam sanad matan hadis tu. Maksud dia, kita datang sikit, Allah datang lagi banyak. Kita minta sikit, Allah bagi lagi banyak. Kita datang berjalan, Allah datang berlari. Maksud dia, kurnia nikmat akan Allah tu lagi besar daripada apa yang kita sangka sebenarnya. Baik sangka, husnuzon. Husnuzon kepada Allah, kepada makhluk. Kepada Allah dan kepada makhluk. Silakan. Hadis kesihatan. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda pernah menjenguk Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu di Mekah. Saat itu baginda bersabda, tolong panggilkan doktor untuknya. Lalu Al-Harith bin Qaladah pun dipanggil. Setelah memeriksa keadaan Sa'ad, Al-Harith berkata, dia tidak apa-apa. Buatkan dia ramuan hulbah dengan kurma segar yang dimasak. Lalu minumkan kepadanya. Maka apa yang diperintahkannya, itu dilaksanakan. Hingga Sa'ad benar-benar sembuh. Hadis riwayat Ibn Majah dengan perbezaan tafsir. Tibun Nabawi. Khasiat hulbah. Hulbah iaitu termasuk jenis biji-bijian, memiliki sifat yang panas pada tahap kedua dan kering pada tahap pertama. Jika dimasak dengan menggunakan air, baik untuk kerongkong, dada dan perut. Hulbah dapat meredakan batuk dan asma, melancarkan pernafasan dan meningkatkan penghasilan mani. Selain itu, ia bagus untuk mengubati masalah angin, lendir dan buasir. Wanita yang terkena ketumbuhan rahim boleh berendam di dalam air rebusan hulbah. Juga boleh diusapkan pada bahagian yang terkena ketumbuhan untuk mengubati dalaman perut. Hulbah dapat dicampur dengan samin dan al-bani. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam. Hulbah ni halba. Halba.
Pakcik Google ni tulis fenugreek, halba lah. Halba yang kita biasa buat nasi dagang kan. Patut zoo sihat semua kuat makan nasi dagang ada halba. Yang Sami tu minyak sapi ke tak salah saya. Albanid ni apa? Mari kita tanya pakcik Google. Albanid. Oh tak tahu Albanid dia tak tahu. Wallahu alam, beberapa khasiat daripada khulba. Itu nikmatnya baca tafsir ni adalah ilmu sikit-sikit lah. Ilmu perubatan, khasiat pelbagai yang penerbit kumpulkan. Wallahu alam, alhamdulillah, summa alhamdulillah kita tamat dah surah yang tertinggal ya. Bukan surah lah, ayat yang tertinggal, muka surat tertinggal 287. 288 kita dah baca semalam. Dan besok insya-Allah kita sambung 289. Manusia disempurnakan penciptaannya insya-Allah. Jadi kata kunci hari ini ialah cubalah faham semula apa dia maksud rajab. Padankan dengan khauf ya. Khauf dan rajab bersekali. Selagi mana ada rasa takut akan Allah, kan ada rasa pengharapan akan Allah pada setiap amalan kita, kehidupan kita seharian, tidurnya, bangunnya, tidur semulanya, insya-Allah. Sepanjang masa tu kalau kita rasa takut akan Allah, maka kita mestilah ada persediaan. Sebab penerbit pilih tu ada 3 cabang rajak kan. 2 cabang terpuji. Maksud dia satu, kita mengharap akan taat akan Allah. Kedua, seorang buat dosa mengharap Allah ampun dosa. Ketiga, mengharap saja, tak ada perbuatan. Tak apalah, harap Allah ampunlah ni. Taubat, dok apa? Dok semayang tidak, zakat tidak, sedekah tidak, harap redha Allah je semua. Insya-Allah Allah akan Maha Kaya. Begitu. Itu tak boleh. Itu yang dah kena tipu dengan syaitan tu Talbis iblis, tipu daya syaitan pada orang yang berdosa, sentiasa mengharap begitu saja tanpa amal ibadah. Wallahu a'lam. Jadi cubalah cubalah ilhamkan, mohon pada Allah bagi ada rasa ni, rasa khauf dan rajak pada setiap amalan kita. Wallahu a'lam. Sikit-sikit kita kongsi-kongsi pagi-pagi. InsyaAllah dalami lagi ilmu Al-Quran dengan berburu Dalami lagi ilmu Al-Quran dengan berburu pada peringkat bacaannya ke, pada peringkat pemahaman tajwidnya ke, dan pada paling penting pada peringkat tafsirnya, tadabbur, memahami makna, apa akan perintahnya, dan berusahalah kita menyampaikannya sekurang-kurangnya pada tanggungan kita. Wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub sabil qulubana ala dinik. Allahumma astur awratina indaka bisitrikal jamil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sihat tubuh badan, panjang umur kita jumpa besok lagi sambungan bacaan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.